Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi kita diberi kesempatan, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita dipanjangkan usia untuk kita kembali bersama dalam slot pada kali ini. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah. Untuk perkongsian pada malam ini cukup istimewa, kerana kita akan bincangkan tentang ada apa dengan 10 Muharram. Selalu kita dengar ada apa dengan cinta, ada apa dengan macam-macam lah, ada apa dengan. Okey, kali ini kita agak nak bincang tentang ada apa dengan 10 Muharram. Okey, yang pertamanya, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, kita dapat bersama di tahun baru, dan kita dapat berada di bulan Muharram terutamanya di waktu ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengharapkan untuk sampai ke tahun baru, untuk sampai ke bulan Muharram seperti kita, namun begitu tak diberi kesempatan oleh Allah. Jadi kita dapat bersama, alhamdulillah, syukur. Okey, jadi bila kita berada di bulan Muharram, kita sedia maklum bahawa terdapat satu hari yang mana kita boleh menjana sebanyaknya pahala, iaitu pada 10 Muharram terutamanya. Ada apa dengan 10 Muharram ini? Yang pertama kita nak kongsikan 5 perkara tentang 10 Muharram. Okey, yang pertama, istimewanya bulan ataupun 10 Muharram ini yang dikenali sebagai hari Ashura. Apa maksud Ashura? Ashura itu hari ke-10, hari ke-10 dalam bulan Muharram, yang mana pada hari ke-10 pada bulan Muharram, 10 Muharram itu sendiri, terdapat satu peristiwa yang mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS dan Bani Israel daripada Fir'aun dan musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan kemudian baginda melihat golongan orang Yahudi ini berpuasa pada hari Ashura. Lalu baginda bertanya, apakah ini? Maka mereka pun menjawab, inilah hari yang baik, inilah harinya Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Musa, yakni Nabi Musa AS pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu bila baginda mendengarkan penjelasan daripada kaum Bani Israel ataupun orang Yahudi tersebut, maka Nabi SAW bersabda, aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu. Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut, dan memerintahkan supaya umatnya berpuasa juga pada hari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pada 10 Muharram ini cukup istimewa, yang mana 10 Muharram itu yang dipanggil hari Ashura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa AS bersama dengan para pengikut Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, hukum dan kelebihan berpuasa pada hari Ashura. Bila kita berpuasa pada hari Ashura, hukumnya adalah sunat. Kita sunat melakukan ibadah puasa pada 10 Muharram. Okey, terdapat nas yang menceritakan tentang kelebihan berpuasa pada 10 Muharram ini. Secara khususnya, memang Nabi telah sebutkan secara spesifik untuk berpuasa pada 10 Muharram. Seperti mana satu hadis riwayat daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu akbar, besar pahala. Bila kita berpuasa pada 10 Muharram, insya-Allah kita harapkan agar segala dosa kita sepanjang setahun yang lalu Allah ampunkan. Itu pengharapan kita, insya-Allah. Okey, yang itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita digalakkan berpuasa? Terutamanya bila kita berpuasa pada 10 Muharram, kita juga digalakkan berpuasa pada 9 dan 11 Muharram.
Kebanyakan orang berpuasa pada 10 Muharram saja. Tapi sungguhnya kita juga dituntut untuk berpuasa pada 9 dan 11 Muharram. Pasal apa? Untuk membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi berpuasa pada tunggal 10 Muharram saja. Jadi nak membezakan puasa kita dengan orang Yahudi, maka kita digalakkan berpuasa pada 9, 10, 11 Muharram. Jadi namun begitu, kalau kita nak puasa 10 Muharram saja, bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Okey, berpuasalah kalian pada hari Ashura dan berbezalah dengan golongan Yahudi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah sehari sebelum ataupun sehari selepasnya. Maknanya bila kita nak puasa 10 Muharram, kita digalakkan untuk berpuasa sehari sebelum ataupun sehari selepas. Okey. Jadi kalau siapa yang nak puasa pada 10 Muharram, kita digalakkan, kita juga disunatkan untuk berpuasa sehari sebelum, iaitu pada 9 Muharram, 10, okey, ataupun 10 dan 11 Muharram, tak ada masalah. Okey. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, bila ditanya macam tadi, bila kita persoalkan, bolehkah kita nak berpuasa pada 10 Muharram saja? Nak berpuasa pada 10 Muharram saja, bolehkah? Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, untuk menyempurnakan puasa hari Ashura adalah dengan berpuasa sehari sebelum dan sehari selepas 10 Muharram. Dan cara kedua yang terbaik adalah dengan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Manakala cara ketiga adalah dengan berpuasa pada 10 Muharram secara tunggal. Okey, maknanya apa? Maknanya bila kita berpuasa pada 10 Muharram saja, tidak menjadi masalah, tidak mendatangkan dosa ataupun tidak memudaratkan pahala puasa pada 10 Muharram tersebut. Dan yang kelima, yang cukup istimewa, kita sedang berada di bulan yang cukup special. Sebenarnya selepas dari bulan Muharram, selepas daripada bulan Ramadan, bulan yang lebih afdal, bulan yang yang cukup istimewa untuk kita sebagai umat Islam ialah bulan Muharram. Yang mana terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan apakah yang Rasulullah perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Kemudian Nabi menjawab apa? Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan Al-Haram ataupun bulan Muharram, kerana sungguhnya ia adalah bulan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jasa kepada kita para penonton sekalian, bulan yang sedang kita berada sekarang adalah bulan Muharram, yang bulan ini cukup istimewa, bulan penuh rahmat, dan insya-Allah sama-sama kita garap seberapa banyak ganjaran pahala yang Allah sediakan kepada kita, dan teristimewanya kita sama-sama berusaha untuk tingkatkan ganjaran Allah 10 Muharram nanti, ataupun bila sampai 10 Muharram, sama-sama kita berpuasa sunat insya-Allah. Okey, sekali itu saja, wallahu taala alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.